بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير الحمد والثناء لله عز وجل والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا الله إن شئت تجعل الخزن سهلا اللهم استر عوراتنا وآمين روعاتنا يا أكرم الأكرمين اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال القرشي وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ثنا هشام ابن يوسف ابن أقيل ابن معقل ابن أخي وحب بن منبه قال sami'tu wahban yaqul. Kita sampai pada muka surat 38 kitab Talbis Iblis yang kita teruskan bacaannya dalam bulan yang barakat ini. Kita mohon kepada Allah agar mendapat manfaat bagi kebahagiaan kita, dunia kita dan akhirat kita. Satu kitab yang memperihalkan tentang belitan iblis, bagaimana iblis dan syaitan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyesatkan anak Adam, bagaimana kaedah dan taktik mereka untuk merosakkan kita sehingga mengikuti iblis dan syaitan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Ibnu Mu'aqqal, yakni Uqail ibni Mu'aqqal ibni Akhi Wahab ibni Munabbih. Berkata Ibnu Mu'aqqal, aku pernah mendengar Wahab bin Munabbih berkata ia, qala rahibu lisyaitan wa qad bada lahu. Pernah aku mendengar Wahab bin Munabbih berkata, seorang rahib pernah bertanya kepada syaitan yang muncul di hadapan rahib itu. Apa kata rahib kepada syaitan? Ayu akhlaqin bani Adam a'wana laka alaihim. Apakah sifat anak keturunan Adam yang paling mudah untuk membantumu? Kata syaitan, al-hiddatu, yakni marah. Sebab jika seseorang itu marah, maka kami akan membolak-balikkannya
sebagaimana anak-anak membolak-balikkan bola. Ini salah satu yang ditinta oleh pengarang ini, nak menceritakan bagaimana syaitan laknatullah itu berjaya menguasai anak Adam apabila dia dengan tuntas menjawab bahawa dia berjaya memasuki dan menguasai anak Adam itu melalui perlakuan marah yang melanda anak Adam itu sendiri. Kerana apabila marah, mudah bagi syaitan untuk membolak-balikkan hatinya. Maka dibuatnya perumpamaan seperti seorang budak begitu mudah ia membolak-balikkan bola. Kita kena ingat bahawa marah salah satu pintu terbesar syaitan untuk masuk dan goda manusia. Marah satu sifat yang kena ada pada diri ini. Tapi kita perlu adil ketika marah dan perlu marah ketika marah. Kalau tidak ada marah, nescaya tidak boleh berperang seorang Muslim itu menentang musuh Allah. Kerana tak ada marah. Marah itu penting, tetapi kena ingat di sana, tipu daya syaitan yang paling mudah masuk untuk menguasai anak Adam melalui pintu marah. Mudah dia mempermainkan kita, seperti mudahnya seorang kanak-kanak membolak-balikkan dan mempermainkan bola. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam, katanya, ketika seseorang manusia itu marah, udara kotor akan naik daripada saluran darahnya ke dalam hatinya, seterusnya menembusi ke otaknya. Apabila seseorang itu marah, kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, udara kotor akan masuk melalui saluran darah dia, terus menuju ke hatinya dan terus penetrate ke otaknya. Kemudian dia akan menguasai pemikiran seseorang itu. Bahkan yang paling jelek adalah ia berjaya menguasai seluruh panca indera seseorang itu. Sebab itu kita melihat matanya menjadi merah, kondisinya menggigil, kita melihat tidak stabil seluruh anggotanya. Sebab itu seseorang itu akan malu sendiri apabila dia dirakamkan atau merakamkan sendiri kondisi marahnya itu. Kalau dia melihat dia sendiri akan malu. Pastinya perasaan malu dan buruk itu akan terjadi kepada dirinya ketika dia marah. Lepas tu syaitan mudah masuk kepada seseorang itu ketika dia marah. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu kondisi zahir, kita nampak. Matanya merah, badan gigil. Bagaimana kondisi batinnya? Sudah tentu celaru dan hilang daripada sifat-sifat semula jadi fitrahnya yang sepatutnya dia lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita lihat lagi betapa mudahnya riwayat ini menyebut ketika syaitan membuka aibnya. Bila mana dia menyebut bahawa mudahnya masuk kepada seseorang melalui marah,
Bila mana seseorang itu bila marah, lisannya jadi tidak betul untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang sepatutnya diungkap. Maka keluarlah perkataan-perkataan keji, jelek, cela, maki. Macam-macam keluar. Mangkuk, ayun, sudu, semua. Tapi tahanlah. Keluar habis nama binatang. Yang paling teruk keluar habis perkara-perkara anggota-anggota yang tak wajar disebut. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apabila kita melihat keadaan yang sedemikian, maka apa kata Anas ibn Malik, seorang khadim kepada Nabi, ketika mana suatu ketika Nabi SAW melihat satu kaum bergocoh. Kata Anas bin Malik, dia tengok Nabi SAW melalui satu kaum yang bergocoh sesama mereka. Kalau orang kita kata bergelut, wallahu alam, bertumbuk ke apa ke, gitulah. Maka baginda tanya, apa ini? Duk gocoh sesama ni. Dah buat kerja gini, kenapa? Maka kata mereka kaum itu, orang itu dapat mengalahkan semua orang yang menentangnya, bergelut, bergocoh. Mana ada seorang hamba Allah tu, siapa masuk, pasti dia mudah je mengalahkan orang tu, macam Gusti. Seorang masuk, lebuh. Seorang masuk, terterap. Jangan harus siapa masuk, semua tumbang. Kira macam Andrea the Giant lah dulu. Wallahu alam. Mungkin lah kot, lah ni tak tahu dah, tak tengok dah jenis ni tu dah. Dia mau sebut The Rock lah, bantai lah. Tak perasan muka macam mana pun. Seorang-seorang masuk tumbang. Maka Nabi bersabda, afala adullukum ala man huwa ashaddu minhu, rajulun zalamahu rajulun fakadhiba ghaidhahu faghalabahu wa ghalaba syaitanahu wa syaitana sahibih, atau kama qala. Nabi kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu orang yang lebih kuat daripada orang ini, iaitu seseorang yang dizalimi oleh orang lain, tetapi dia mampu untuk menahan marahnya, dia mampu. Hingga dia dapat memadamkan marahnya, mengalahkan syaitan yang mengganggunya, dan syaitan yang mengganggu saudaranya. Status hadis ini ialah Hasan, mengikut Al-Hafiz Ibn Hajar. Nabi kata, nak tak aku tunjuk orang yang lebih kuat daripada orang ni, yang sesiapa masuk tumbang, punya gagahnya, subhanallah. So, barang pasti sahabat nak tahu siapa ni. Maka Nabi kata, seseorang yang dizalimi oleh seseorang yang lain, tapi dia dapat tahan marah dia. Dia mampu menahan marahnya, hingga dapat padam pula marah tu daripada diri dia. Oh, itu yang hebat tu. Setakat tahan, orang kata ini jenis kebel maki. Oh, orang kata apa pun relax je. Lantak lah kata apa, dia memang kebal. Memang tak dapat ditembusi oleh apa-apa makian terhadap dirinya. Katalah apa pun. Relax. Orang Perak kata tengin. Tengin, bodoh. Ini tengin ni boleh hidup kata. Dan orang tak boleh kata apa, ini tengin macam mana. Dia ada tengin yang buat tengin, dia kata satu lagi memang tengin betul. Tengin betul itu memang separa bodoh. Tak boleh kata apa. Buat tengin ni yang payah. Maka dia dapat menahankan marah dia. Orang kata apa, tak apa.
Dan yang paling indahnya adalah dia dapat padamkan kemarahan orang pada dia yang apa dia rasa. Tak ada apa. Dan apa yang orang kata kat dia berlalu gitu. Apa tak rasa. Orang macam ni dia hebatlah, hidup tenang. Tak adalah malam tak tidur. Ada orang adu tak tidur malam. Saya tak boleh lupa, Ustaz. Apa dia buat kat saya? Tak tidur, berapa malam dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teruknya, nanyanya hidupnya. Tak tahan, tak boleh. Dan yang paling teruk ialah syaitan mengukir takwim hidup dia macam mana nak buat. Susun plan A, plan B, plan C, plan D. Bila orang tu dia dapat memadamkan kemarahan dia, akhirnya dia dapat mengalahkan syaitan. Wa ghalaba syaitanahu wa syaitana sahibih. Dia dapat mengalahkan syaitan yang ganggu dia dan syaitan yang mengganggu saudaranya. Allah. Ini kebetulan bulan puasa. Kebetulan lah. Kita tahu kita ni jenis perongai. Semua orang tahu. Kita pun tahu kita perongai, orang pun tahu kita perongai. Pantang silap sikit. Silap kita pun kita perongai, silap orang pun kita perongai. Allahu Akbar. Memanglah normalnya begitu, sifatnya gitu. Tapi macam mana Islam maju? Udah tahu diri tu perongai, hilangkanlah, jauhkanlah sebab-sebab yang membawa kepada perongai. Itu. Udah memang jiwa gitu. Jenis makan sambal tiap hari macam mana? Dia dah tahu dah, dia memang gitu. Jauhkan diri daripada asbab yang membawa kepada perongai itu. Pergi duduk dalam pergaulan orang, dia cakap lebih. Kena. Ingat yang semua dia bergaul tu diam je. Kadang ada lebih pada dia. Kadang tak tahan. Lawannya. Asbab dah tahu, penyakit gitu. Maka jauhkan diri daripada perkara yang boleh merosakkan dia. Nak senang duduk dalam masjid. Duduk, datang, bergaul dengan orang-orang soleh. Ni semua orang soleh ni. Macam lagu. Ini kalau semayang jenuh ni. Terlupa tutup. Allah. Habis imam inna fatahna, lupa ke mana fatahnya. Allah. Lepas tu yang biasa kita dengar apa Nabi sebut. Ini lazim kita dengar, tapi biar melekat dalam diri ni. Nabi kata, laisa syadidu bisur'ati, atau laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang handal berlawan, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan diri ketika marah. Dia dapat kontrol marahnya itu. Satu orang kata adil ketika marah, pada-padalah. Ni sampai campur anak daripada tingkat atas apa. Campur daripada tingkat pelat atas, campur. Yang syok tu bergaduh laki bini, anak tidur kat belakang, berhenti ni kereta, berhenti. Dia tak sabar cerita. Campurnya anak lah tu sampah. La ilaha illallah. Dalam YouTube baru ni saya tengok, setali tengok. Anaknya toyak, dia gantung dekat grill, kepala bawah, kaki atas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Adillah ketika marah. Dan kalau nak bagus, buat marah sudahlah. Macam wadah dalam penjara, buat muka lembik, silap besar. Tu buat marah, buat cengih, serius. Dan satu benda yang boleh menghilangkan keseriusan seseorang pada kita ialah rajin melawak.
Kau dah wada melawak orang Bandung, tak ada apa dah lah. Sebab tu Nabi sebut ni semua orang tahu. Bukan kekuatan seorang itu ditanda araskan dengan kekuatan handalnya dalam bergaduh, bergocoh, berlawan. Tak. Tapi handalnya ketika mana dia mampu untuk menahan marah dia. Bergigil marah. Tahu dah syaitan akan masuk. Udara kotor. Dan kata Imam Ghazali, masuk melalui saluran darahnya terus ke hati, terus ke otak. Tahu. Tapi dia layan marahnya itu. Ya Allah, ya Tuhanku. Sebab tu kalau tengok orang perongah ni, kadang tergelak pada. Tambah-tambah nak tahu perongah tak perongahnya, tengok dia bawa kereta. Pantang orang potong. Mesti keluar lembu, kambing, semua keluar. Tambah tu orang tu potong tepi kiri pula lagilah. Biar mampu saja keluar. Allah. Tapi yang syok bila dia salah, apa dia kata? Allah sikit je pun. Tengok. Tu panggil Allah. Sebab itu Nabi tahu betapa Nabi ajar seseorang itu melihat kondisi orang itu. Sebab tu Abu Darda dia pernah menyebut bahawa ada seseorang itu, yakni seorang sahabat pernah berkata kepada Rasulullah ketika sahabat datang pada Nabi, tak sebut mubham siapa sahabat itu. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu perbuatan yang mendekatkan dan boleh membawa saya ke syurga. Sahabat ni dia loba, dia teringin macam mana nak mudah masuk, teringin akan syurga Allah. Ya Rasulullah, tunjukkan saya satu perbuatan yang boleh bawa saya ke syurga. Nabi tengok kondisi sahabat tu. Nabi kata, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, dan bagi kamu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kondisi sahabat itu sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Dan Nabi tahu bila marahnya itu boleh rosakkan dia. Kita pun tahu dengan marah boleh rosakkan kita. Boleh menyebabkan muru'ah kita pada orang jadi rosak. Lepas tu Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Kerana dia boleh membawa kepada kamu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sambung lagi. Wa haddatsana Sa'id bin Sulaiman al-Wasiti an Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit radhiyallahu anhu. Pada muka surat 38 juga menyebut daripada Thabit, dia berkata, lamma bu'isan Nabi, dan tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai Rasul, maka Iblis mengirimkan syaitan-syaitannya. Oh, Iblis kan kepala. Kan dia high ranking. Memang jawatan gazetnya ni. Anak-anak dia yang RF, maaf lah guna istilah tu, bukan nak kata siapa dah. Rank and file ni banyak. Syaitan-syaitan dia tu kan. Balaci-balaci dia tu berlambak. Ramai, tak terkira kita. Kalau tuan-tuan tanya berapa ribu iblis, juta iblis, tak tahu. Setiap seorang ada iblisnya. Bayangkan. Dan iblis bertukar ganti. Seorang-seorang itu berubah-ubah. Kan shift ubah, saya tak tahu kau apa shiftnya, wallahualam. Lepas tu ulama khilaf ketika Ramadan ni syaitan ikat ke tidak. Ada yang kata ikat secara majazi, ada kata ikat betul, ada kata tak, bukan ikat betul. Kalau ikat betul tak adalah game plastik hitam ni. Macam-macam lah, wallahualam. Tak adalah maksiat juga dalam bulan Ramadan ni kalau betul-betul syaitan diikat. Itu perbahasan para ulama lah. Itu. Sekala ronda pusing pekan tengah hari, seronok juga nak tengok. Pusing kat restoran
belakang apa restoran bunga raya dekat Fepak tu kan, pusing ikut pergi sekolah dia. Nampak beratur. Tapi tak tahu lala, tak tahu dulu rajin tengok. Beratur tu. Yang syoknya satu kereta 4 orang. Beli 8. Macam-macam orang. Ana ada sejarah sekali je lah. Dalam banyak-banyak sejarah. Pergi Bagan Serai. Ini cerita lama. Pergi Bagan Serai, masuk. Ikut belakang. Restoran masih ada restoran tu. Belakang. Tengok dalam tu ramai rupanya. Tengok bagusnya makan. Sana kari semilang. Bagi salam, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Sila. Sila. Anda ingat suruh kawan gari dia. Nasi penuh kari tangan. Dia kata, jangan gitu. Tunggu, nak gari pun boleh. Tunggu saya basuh tangan dulu. Tapi bagus tuan. Dia imannya ada. Tetapi ketika dia melakukan maksiat itu, seolah-olah imannya ditarik keluar gitulah. Dia istighfar, astagfirullahalazim. Sambil basuh, istighfar. Istighfar yang ke-7 lari. Lari pintu kecil tapi celui. Lari laju, mana ingat. Ini kalau lawan simbol belakang sikit. Lari. Kawan nak kejar, nak kata tak kerja. Kejar buat apa? Dia dah tentu tak puasa. Kita puasa, mana larat buat apa? Biar kena lari. Mungkin itu satu iqab, penalti untuk dia. Tak mudah dah tu. Itu pengalaman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita pun, yelah, anak teringat seorang cendekiawan pernah menyebut bahawa segala kejahatan, segala kesilapan hidup ini, dia merupakan satu proses untuk menukarkan watak seseorang itu